Okay, a very good morning. Uh, so we start our lessons this morning. Boleh dengar saya kah? Ada sesiapa boleh jawab? Boleh. Okay. So we continue chapter 3. Chapter 3, Consumer Mathematics for Insurance. So we only have one subtopic, 3.1. That is a risk and insurance coverage. Okay, we have already discussed about what is a risk and also what is insurance and the type of insurance here for life insurance and general insurance. Okay, please, you need to make it more clear, so you need to read it. And then we also have group insurance, especially for school of the students. Kementerian will buy the insurance for all the pupils, and then you normally need to pay, but for our school, I think for the government school, normally we no need to pay, already cover, kecuali sekolah yang seperti SJKC, itu mereka kena bayar sendiri lah. Okay, and then normally it's a takafu lah, takafu, saya rasa anda pun pernah dengar. And then we have already discussed all this one. Sudah saya rasa. And then last lessons we have already discussed investigate, interpret, and perform the calculations involving the insurance rate and premium. So the way to calculate the premium here, bagaimana saya nak tahu bayaran tahunan saya berapa? Itu dia maksud premium. So premium means fixed value of policy divided by the RMX. This X means a premium rate per X. Normally is 1,000. Normally is 1,000. Okay, so remember this formula is our first formula in these topics. Okay. So this one already. For example 5, you need to understand well. This is for travel policy, I think, right? And then here we need to look at the factor. The factor is what? Destination, duration, and travel. Duration of travel and the number of people. Okay, you can look at this example from your textbook also. And example 6, sudah kah? Saya rasa sudah kan? Okay, and then for example 7, I think that we need to discuss it a little bit because that day I already only give you the A, right? Okay, now you can check the answer first. Okay, example 7. Okay, B, the face value of the policy is 500,000. Okay, and then the annual premium rate per thousand face value per thousand. So normally is per thousand. Kecuali dia ada nilai lain lah. So it's 2.72 ringgit. So the premium, annual premium, we need to pay the premium, maksudnya 1 tahun kita bayar berapa, insurans yang kita beli itu. So premium means bayaran kita lah, secara tahunan, kecuali dia ada nyatakan monthly premium, tapi ini dia kalau hanya premium means annual lah.
The face value is 500,000 and then divide by 1,000 times the rate is 2.72. So you would need to pay 1,360 ringgit per year. Per year, Jen. Jen, have you hear me? Jen? Yes. Okay. So C, the face value of the policy is 1.2 million. 1.2 million million. Jen, million, how many zero we have? One million, how many zero we have? Jen? Okay, very good. 660. Okay, 60. All right. So we continue. So 1.2 means 1, 2, and then 50. All together we have 7 digits here lah. 7 digit. 1 million 7 digit lah. So 1.2, so 1, 2, and then 50. And then per 1,000 times the rate is 1.63. 1.63. So these people need to pay 1,956 ringgit per year for the premium. But the face value is very big, 1.2 million. So if the face value is bigger, then the premium is higher lah. Semakin besar nilai muka polisi awak, semakin banyak perlu awak bayar. Okay, and then example 8. Sudah saya bincang ke example 8. Siapa boleh jawab saya? Sudah saya jawab ke contoh 8? Belum. 8A. Okay. 8A saja. Okay. So we go to 8B. Thank you. Example 8B. Encik Kamal wants to buy a life insurance policy worth 200,000 ringgit. He is 41 years old and non-smoker. So we know that the Encik Kamal is a man, right? And then 41 years old and non-smoker. So we need to look at the non-smoker male, right? And then 41 year is a 2.86. So the rate is 2.86. Okay, so 200,000 annual premium, 200,000 divided by 1,000 times 2.86. 2.86 come from the rate. So normally, how we know that how to do the calculations, one of the thing is rate from the table. Normally, you will be given the rate 2.86, and then the annual premium is 572 ringgit. And then if you want to find the monthly premium, we divide by 12. So it means that 1 month only need to pay 34 ringgit 32 cents for Encik Kamal. Dia punya life insurance, insurans hayat dia 200,000. Maksudnya kalau suatu hari nanti dia mati lah, contoh meninggal, dia punya keluarga ataupun dia punya waris boleh mendapat pampasan 200,000. 200,000 ringgit. Dengan bayaran 1 bulan itu baru 30 lebih ringgit. Itulah kita bayar sedikit tapi kita dapat jaminan ataupun pelindungan yang besar. Memang kita tidak harapkan duit itulah, memang kita harap kalau boleh kita nak panjang umur kan. Tapi untuk accident. Maksud saya mana tahu kan, ini kita tak tahu. Jadi we buy and then memberikan benefit kepada waris kita lah. Sekurang-kurangnya satu pelindungan. Okay, so 34.32 ringgit. Okay, make sure that you have already yes. Not Yes. 47.67 ringgit. Okay. 47 ringgit 67 sen. Mana satu saya salah? B ya. Premium. Annual premium sudah salah. Okay, saya kira sekali lagi. 200,000 divide by 1,000 and then time 2.86.
572 or? Monthly premium. Premium. Huh? Monthly premium. Oh, monthly premium divided by 12 or? Oh. 7. Oh, yeah. Okay. So after divide by 12, the answer should be 47.67. 47 ringgit 67 sen. 47.67. Mungkin calculator saya ada masalah. Okay, thank you, Shafika. Okay, so the answer should be 47.67. 47.67. Okay. All right. Ready? Okay, next. C. Mr. Faiz want to buy a life insurance policy worth 550,000. 550,000. He is 42 years old and smoker. Mr. Faiz is a male, right? 42 years old, and then under the smoker, he is a smoker. Also under the smoker, 42 years old, male is a 4.06. 4.06. The rate is higher than the non-smoker. Okay, so 550 annual premium is a 550,000 divided by 1,000 times 4.06. That is the value come from the rate come from the table 4.06, and then the annual premium is 2,233 ringgit, and then monthly 186.08. 186.08. This is the answer. Memanglah kalau orang yang rokok itu dia punya, kalau dia beli life insurance memang dia perlu bayar lebih tinggi nilai dia, kerana risiko adalah perokok adalah jauh lebih tinggi daripada bukan perokok lah. Sekarang sebenarnya kalau nak beli medical insurance, medical card and so on, smoker itu memang suka sikit sekarang. Dia memang sangat ketat ataupun sangat strict lah. Sekarang ini kalau nak beli insurans bukannya mudah. Kalau ada sikit-sikit memang dia check sampai sangat detail lah. Very difficult to buy. So kalau boleh beli semudah semungkin. Semakin mudah semakin murah, dan semakin kurang masalah. Okay, and then the last one, Sophia ada di sini. Sophia's want to buy a life insurance policy worth 600,000 ringgit. She is 44 years old and non-smoker. I think Sophia is female. How many years old just now? 44. So 44 years old and female, non-smoker. So the rate is 2.36. Yes, if your age is increased, so the rate also will be increased because your life already decreased. Okay, and then the risk to the company, insurance company, is higher. So you need to pay more. 2.36. Okay, 2.36. So for the Sophia, annual premium is 600,000 ringgit divided by 1,000 times 2.36. And then the annual premium is 1,416 ringgit. And then the monthly premium is 118 ringgit. 118 ringgit. Okay, so this is example 8. Okay, I hope they already settled. Yes, is it? Rosiana? Yes. Already? Yes. Okay. And then we continue example 9. Solve the following. A. Madam Gang wants to buy a life insurance policy worth to 250,000 ringgit. And then she want to add on, dia nak tambah life hanya untuk life, maksudnya masa dia meninggal kan. Okay, and then dia nak add on a critical illness policy. Okay, normally we have 40 plus critical illness. Kalau di dalam bidang insurance,
dia punya critical illness ini ya. Penyakit critical ini ada 40 lebih jenis sekarang. Banyaklah cancer ke, stroke ke, ini semua dikira sebagai critical illness. Dia nak add on, the insurance company offer a critical illness policy with a coverage of, dia punya coverage hanya 40% of basic face value. Only 40% from the life insurance means that. Given that the annual premium rate per 1,000 ringgit face value for the life insurance policy is 1.33. So for the life insurance, the rate is 1.33, and then over 1,000, we still use over 1,000. And the critical illness policy is 1.84. This is the rate per 1,000. According to the age and the health status of Madam Gan, calculate the annual premium. Okay, so first of all, you need to calculate the amount of coverage for the critical illness first. We know that the question says the illness, critical illness, only 40%, right? So 40% from the basic face value. So 40% times 250,000. Because the life insurance policy is 250,000. So 40%. So 40% is a 4 over 10 or 40 over 100 times 250,000. So the add-on critical illness policy is 100,000. Kalau dia Madam Gan tiba-tiba mendapat penyakit critical, dia akan diberi pembahasan maksimum 100,000. Itu belum kira life, belum lagi kira life ialah masa dia meninggal lah. Maksud itu dia lain. Illness ialah illness, maksudnya dia sakit. Masa dia sakit dan penyakit itu adalah di bawah critical, maka dia akan diberi pembahasan ini 100,000 maksimum. Normally ini hanya bagi mereka yang sedang membuat rawatan lah. Dia akan keluarkan duit itu. And then annual premium for the Madam Gan, the first one is life insurance, 250,000 over 1,000 times 1.33. The rate is 1.33 plus the add-on. Add-on is a critical illness. The face value is 100,000. Baru kita kira tadi, over 1,000 times the rate is 1.84. So all together is 332 ringgit 50 cent plus 184 ringgit. And all together is 560 ringgit 50 cent. 516 ringgit 50 sen. Ini adalah tahunan. Madam Gan kena bayar secara tahunan. Bagi saya ini sudah dikira sangat murah. Sangat-sangat murah. Setahun baru bayar 500 lebih. Tetapi dia di sini ada life insurance 250,000 dan dia juga critical illness itu 100,000. Ini dikira face value yang sangat kecil lah. Sebenarnya critical illness ini 100,000 sekarang ini is nothing. Is nothing because kerana kos perubatan sekarang sangat tinggi 100,000 tak cukup sebenarnya. Mungkin satu kali rawatan sudah habis. So normally sekarang kalau you tengok company insurance company dia punya critical illness ini sudah naik ke 1 juta, 1.3 juta kalau potential. 1.3 billion for the medical card. Kerana dia punya medical cost is too high now. 100,000 mungkin sekali rawatan sudah habis. Okay, so annual premium ini this is only the example lah. Okay, so annual premium for the Madam Gan is 560 ringgit 50 cent. So you check, I think no problems. And then next, Zurmi wants to buy a life. Zurmi want to buy a life insurance policy worth 150,000 and add-on critical illness policy. The insurance company offer a critical illness policy with a coverage of 30% of basic face value. Given that the annual premium rate per 1,000 ringgit, face value for the life insurance policy is 2.12. 2.12. Ready? Okay. And the critical illness policy is 1.74.
Okay, according to the age and the health status of Zomi, calculate the annual premium. So first of all, you need to calculate the amount of coverage for the critical illness. 30%, 30% times 150,000, so 45,000 ringgit only. So it means that the company, insurance company only coverage Zomi's critical illness for 45,000 ringgit only. Very, very small amount. Mungkin bagi awak 45,000 is very big, but kalau betul-betul kalau you tengok dia punya kos perubatan, ini 45,000 is very small, very small. And then saya nak kongsi lah, ini hanya perkongsian saja. Mungkin kita selalu rasa kenapa nak beli critical illness ataupun insurans ini kan, bahkan kita ada hospital kerajaan, kita buatlah rawatan di hospital kerajaan. Okay, dia macam ini. Yes, you can go to the general hospital, government hospital. Tapi awak bayangkan, orang yang pergi ke hospital kerajaan ini adalah begitu ramai. Andai kata critical illness, orang itulah critical kan, kita kata penyakit critical, dia sangat urgent kadang-kadang kan, dia perlu pembedahan immediately ya, dia kena pembedahan dengan immediately lah, segera. Tetapi kalau kita pergi ke general hospital, dia perlu apa? Dia perlu orang kata queue, dia perlu queue. Maksudnya dia perlu beratur. Terlalu ramai orang kan. Apabila ramai orang, dia perlu beratur lah. Dengan kalau tidak bernasib baik sampai giliran awak pun sudah mati. Kan ini critical illness kan. Mungkin kalau tunggu, kadang-kadang kena tunggu 3 bulan baru sampai giliran awak untuk buat pembedahan. Kalau di kerajaan, hospital kerajaan. Jadi itu kalau kita ada beli critical illness punya polisi, kita ada beli insurans sendiri, we can go to private hospital. Go to private hospital and then we can do it immediately. We no need to wait. Itu beza dia. Okay. Okay, so 45,000. Okay, and then annual premium of Zomi, not Zomi, Zomi. Salah M di sini ya. For the face value, for the policy insurance, life insurance is 150,000 over 1,000 times 2.12, and then plus critical illness policy 45,000 over 1,000 times 1.74. So the annual premium for Zomi 396 ringgit 30 cents. The 396.30 cents. Okay. All right. So this is how to calculate the life insurance premiums involving the insurance rate and the premium. So this part is very important. Okay, next we go to the another part. We want to go to days. Today's we only go to note number 7. Note number 7 only. Okay, that is a premium for motor insurance. Motor insurance including the car, kereta, car, and so on. Lorry. Okay, apa lagi Sekejap Okay. Okay, continue. Premium for motor insurance. Okay. Kereta lah, motosikal lah, big bike lah dan sebagainya. Semua itu perlu insurance. Bagaimana dengan bicycle? Basikal perlukah? Clarissa? Clarissa? Yes, sir. Yeah, bicycle. For bicycle, we need to buy a motor insurance. No.
Okay, kita tak perlu. Okay, we no need to buy the motor insurance for the bicycle. Okay, so the premium for motor insurance. Okay, so we need to calculate the premium based on the motor tariff. Motor tariff means that we have a table, we have a rate lah. Dia punya kadar sendiri ya. Dia ada satu jadual. Okay, and then the amount of the premium depend on the factors such as type of vehicle. Dia punya berapa jumlah premium yang perlu dibayar bergantung kepada faktor seperti yang pertama jenis kenderaan. Semakin besar kenderaan itu semakin mahal dia kena bayar lah. And then its usage. Usage di sini maksudnya dia di kenderaan itu di bawah nama individu ke di bawah nama syarikat. Kalau di bawah nama syarikat dia lebih mahal. Itu maksudnya penggunaan untuk syarikat, untuk bisnes dan sebagainya. Tetapi kalau untuk individu sendiri punya itu kurang sikit. And then the engine capacity, how many cc ya? 1000 cc, 1500 cc and so on. The higher the engine capacity, the bigger the amount you need to pay. And another factor is the type and amount of coverage. Type means which policy lah, third party, comprehensive or third party fire and theft policy. Dia ada banyak jenis policy di sini lah dan kita perlu bergantung kepada jenis policy ya. Okay, so for the add policy we only depending only on the engine capacity of vehicle for this policy. Also for the third party policy, kita hanya bergantung kepada capacity engine kalau beli jenis inilah. And then kalau kita beli comprehensive policy, it depending on the engine capacity, bukan saja engine capacity, but we also the market value of the vehicle when you want to insure it. So normally when we do the motor insurance, normally the people will do either is comprehensive policy or third party fire and theft policy. Theft maksudnya termasuk pencurian, curi lah kalau kita punya kenderaan kena curi. Ramai kalau if we only buy the comprehensive policy awak hilang dia tak bayar. Syarikat insurans tidak bayar pembasahan kepada pemilik kenderaan itu kalau dia tidak ada beli jenis polisi yang ada kecurian inilah. Okay, so dia juga bergantung kepada market value lah nilai semasa kenderaan itu. Dan awak kena ingat kenderaan ini semakin umur kenderaan itu semakin tua, maksudnya semakin lama kenderaan itu dia punya umur, dia punya market value akan semakin menyusut, decrease. Maksudnya kalau kereta itu sudah lama memang dia sudah tidak apa itu? Sorry ya, sampai mana saya tidak saya tidak tadi ya. Okay, so market value okay. And then for third party fire and theft policy, the premium rate is 75% of the comprehensive policy basic premium. Yeah. Okay, Rooney asks, why some old car increase in market value? For example, can you give me an example? Impossible lah. Normally semakin lama kenderaan itu semakin kecil dia punya nilai market. Mazda RX-7, you percaya tak kalau dulu masa you beli itu kereta ini 50,000 bukan 100,000. 100,000 masa you beli. 5 tahun kemudian tidak mungkin awak punya harga jual boleh lebih daripada 100,000. Tak mungkin, impossible. Kalaupun awak jual macam itu pun tidak ada orang nak. Lebih baik saya beli yang baru, mereka kata. So the market value is decrease, impossible increase.
kecuali mungkin kereta itu ada keistimewaan apa-apa saya tak pastilah. Kalau ikut konsep dia di sini memang tidak akan meningkat. Okay. So depend to the type and the amount of coverage desire lah. So this is a schedule for motor tariff and then 2015 memang ini dipakai lah, diguna pakai. Okay, this is engine capacity. So for example, not more than 1,400 cc, you need to pay 273 ringgit at the same for Peninsular Malaysia, Semenanjung. For the comprehensive policy, memang comprehensive lebih mahal. And then only for third party kalau dia hanya beli untuk third party maksudnya apabila buat pembahasan, kita langgar orang, insurans itu hanya bayar kepada orang yang kita langgar itu. Kita sendiri kalau cedera kereta kita sendiri semua tidak dilindungi. So that's why dia punya harga di sini jauh lebih murah. Kalau comprehensive policy, dia cover semua. Kalau saya langgar kereta orang, syarikat insurans itu bayar pembahasan kepada saya dan bayar pembahasan kepada orang yang saya langgar juga. So normally the comprehensive policy is higher lah. That is the reason. So normally it's better we buy comprehensive policy, but many people didn't think like that lah. Kalau kita selalu kalau ada kenderaan kecil, memang tidak adalah kita gunakan pembahasan insurans ini. Kalau kita jumpa orang yang Samsung lagi lah, kita tidak dapat tuntut. Kalau langgar bukan dia tak kira lah dia betul ke salah, dia memang dia yang betul lah. Itu yang selalu kita jumpa lah. Nasib baik saya belum jumpa lagi lah. Okay, and then Sabah Sarawak, we need to look at the Sabah Sarawak here. For comprehensive policy for 1,400 cc, not exceeding the 1,400 cc yang pertama ini, harga yang dia bayar ialah 196 ringgit 20 cents, is lower than the Peninsular Malaysia kerana Sabah Sarawak tidak ada highway. Kita mana ada highway kan? So dia punya bayaran lebih rendah. Okay, and then mungkin pun Sabah Sarawak kerana ada faktor-faktor lain lah dari segi politik. Jadi dia punya bayaran jauh lebih rendah. And then only for third party is 67.50. Okay, so ini jadual ini sebagai rujukan. Masa exam memang jadual akan diberilah kalau dia tanya soalan dalam jenis ini. Jangan risau tentang jadual, tak perlu hafal. Ini hanya satu rujukan. And then dia mungkin pun boleh berubah. Ini 2015. Now is already 2021. I think already changed. The amount, some of the amount maybe already changed. So we just need to follow the questions. Okay, and then formula. What is the formula to calculate the basic premium of the comprehensive policy? Okay, so for Peninsular Malaysia, the basic premium daripada Semenanjung itu rate for the first 1,000 ringgit. Dia punya kadar untuk 1,000 yang pertama. And then we need to plus 26 ringgit for each 1,000 ringgit. Or the part thereof on value exceeding the first 1,000 ringgit. Contoh nanti kita akan tengok kalau kenderaan kita itu bernilai 5,000 ringgit. 1,000 yang pertama kita bayar ikut jadual. Kalau 1,000 pertama itu 300, kita bayar 300. Tambah lagi. Tadi saya kata kenderaan kita bernilai 5,000 kan. Kita ada 4,000 lagi kan. So setiap 1,000 daripada 4,000 itu bayar 26 ringgit. So maksudnya kalau 4,000 kita kena bayar 26 itu tara 4. 26 ringgit tara 4 is 104 ringgit. 104 ringgit kena tambah yang 1,000 pertama tadi saya katakan contoh 300. So semuanya kena bayar 400 lebih. Itu contoh. Nanti kita akan tengok. For Sabah Sarawak, dia bukan 26 ringgit but 20 ringgit 30 sen. First 1,000 ringgit is still same, the formula, and then the every 1,000 after the first 1,000 is not 26 ringgit but 20 ringgit 30 cents.
Itu cara kita mengira premium yang perlu kita bayar apabila kita nak bayar insurans motor. Ini mungkin awak tidak dapat bayangkan lah, kerana awak tidak apa itu? Apa orang kata, kerana awak belum ada memiliki kenderaan and then you tidak pernah bayar insurans ini, so awak tidak dapat bayangkan. Mungkin boleh tanyalah ahli keluarga anda, mungkin bapa ke yang ada ke kereta, bagaimana bayar, 1 tahun bayar berapa, kenapa macam ini, semua boleh kita kira. Boleh kita kira. Saya rasa ini salah satu yang penting lah. Okay. Alright. Okay. So discount. So even though macam mahal kan semua, but we have a discount. No claim discount, NCD. Is a reward to the car owner if no claim was made on annual basis. Maksudnya kalau kita sepanjang tahun itu kita tak buat apa-apa tuntutan, maka masa kita bayar insurans, beli insurans untuk tahun seterusnya, dia ada NCD ya, no claim discount. The highest no claim discount, the highest percentage is 55%. 55%. Contohnya kalau sepatutnya awak bayar RM1,000 untuk insurans kereta baru itu, tetapi kerana NCD 55%, dia hanya perlu bayar RM450 from RM1,000, for example. The highest NCD is 55%. Okay. Alright. So the NCD value equals to the X%. How many percent times the basic premium? Basic premium maksudnya inilah yang kita kira tadi ya. Premium dia berapa, asas dia. And then the basic premium for the third party fire and theft policy equals to 75% times the basic premium of comprehensive policy. Ini untuk third party ya, ataupun fire or theft policy. Jadi kalau kita tak beli theft policy ini, kalau kita punya kenderaan hilang, dicuri ya, kita tidak akan dibayar pembasan. So ini hanya 75% from the premium, basic premium. Okay, so now we look at the example. Alright. Example, okay, kita pergi cepat-cepat. Encik Aiman owns and use Proton Azora 1.6. What do you mean by 1.6? 1.6 mean 1,600 cc. The capacity, engine capacity, 1.6. Okay, memanglah kalau nilai ini semakin besar, kita punya kenderaan semakin, orang kata semakin laju lah, semakin kuat dia. Kalau dia cc kecil, cc kecil maksudnya dia kurang laju lah itu dia. 1.6 in Peninsular Malaysia. The information of the car is as follow. We look at the sum insured is 60,000. Maksudnya kereta dia masih boleh bernilai 60,000 yang diinsurankan 60,000. And then the age of the vehicle is 5 years already. And then engine capacity 1,600 cc, NCD 25%. Just now no claim discount, NCD. Okay, calculate the gross premium for Encik Aiman's car under the comprehensive policy, third party policy, and third party fire and theft policy, and another one is a third party policy only. So kita akan buat pengiraan untuk ketiga-tiga jenis polisi ya. So kita tengah betul-betul comprehensive policy, third party fire and theft policy, and third party policy only. So dia punya comprehensive. Okay, comprehensive policy memang for the first 1,000 ringgit, 305 ringgit 50 sen. Mana datang dia 305 ringgit 50 sen from the table above. This table tariff, motor tariff 2015. Tadi dia kata kenderaan Azora itu di Semenanjung kan, and then di bawah polisi comprehensive, and then dia punya CC 1,600. So 1,600 ialah yang kedua, dia tidak melebihi 1,650, right? So 1,600 adalah di kategori yang kedua, dah.
ini nilai dia, polisi nilai dia, value dia RM305.50. Ini cara kita baca jadual. Awak kena tahu baca, dia bergantung kepada engine, capacity engine 1,600 cc di bawah 1,650 cc ini. So dia punya bayaran RM305.50. Okay, for first RM1,000. And then for dia tadi dia kata kenderaan dia masih bernilai 60,000 kan. So 60,000 itu you minus 1,000. Kenapa minus? Because already count the first 1,000. So means that we still have 59,000. 59,000 divided by 1,000 is a 59. Every 1,000 you need to pay RM26. 26, 26 ringgit. Why 26? Here. First formula, class 26 ringgit for each 1,000. Itu dia. So 1,000 pertama dia bayar RM305.50, sudah. Kemudian untuk 1,000 seterusnya. 1,000 seterusnya, setiap 1,000 itu dia kena bayar RM26. Dan dia punya kereta masih ada 59,000 kan. So ada 59 kali lah taraf dengan RM26. So means that RM1,534. So what is a basic premium? Basic premium A plus B. The first RM1,000 is RM305.50 plus the balance is RM1,534. These two kita tambah, jumlahkan, we add on, total out is RM1,839.50. And then because we have an NCD discount 25%, so 25% means 0.25 times RM1,839.50. So the discount is RM459.88. So what is a gross premium? Gross premium means that the total you need to pay. Total you need to pay. So it's C minus D. Basic premium RM1,839.50 minus the NCD 25% is RM459.88. So the total you need to pay is gross premium RM1,379.62. RM1,379.62. Maksudnya dia kena bayar, Encik Aimang ini kena bayar, kalau dia beli polisi komprehensif ini, 1 tahun dia kena bayar insurans kereta dia sebanyak RM1,379.62. Okay? Alright. Memang banyaklah, mahal sikit lah. Tapi komprehensif ni merangkumi semua. Hilang ke, rosak, bukan rosak tak boleh lah, hilang ke, accident ke semua. Ataupun accident itu melibatkan third party ke, kita langgar orang ke, semua itu akan dapat pampasan. Kita sendiri dapat, orang yang kita langgar itu pun dapat. Itu kelebihan komprehensif punya polisi lah. Okay, memang dia mahal sikit lah. Okay, and then tapi awak kena fikir, kalau kita berlaku accident contohnya, kereta itu rosak teruk. And then masa paiki itu pergi bengkel itu mungkin 10,000. Bayangkan 10,000 dengan 1,000 lebih kita bayar setiap tahun. Jauh beza kan. Tapi ramai orang, ayah ini 1,000 lebih mahal. Saya beli yang murah-murah. Nanti apabila ada apa-apa berlaku accident semua, marahlah, ya kenapa tidak insurans tidak memberi pembasan yang ini. Sebab you tak beli. You bayar yang murah. Mungkin and then banyak yang dia tidak dilindungi. Jadi apabila ada apa-apa, dia marahlah sebab dia punya harga baiki di bengkel itu sangat mahal. You kena ingat sekarang ini kereta banyak spare part dia memang mahal. Kecil-kecil part dia and then mahal dia. Ada sampai ratus dan ribu pun ada. Okay. And then we look at the third party fire and theft policy. Okay, third party dia tadi ada kata third party dia adalah fire and theft, dia 75% from the premium, basic premium. 75%. So just now the basic premium is 75% from the 1,000 basic premium is 1,839 ringgit 50 cent from the comprehensive policy. Ini basic premium dia, so kita tak perlu kira lagi. Kita terus taraf dengan 0.75, 75%. So basic premium untuk third party fire and theft
ialah RM1,379.63. Tetapi ini belum lagi kita tolak NCD. So NCD 25% again. So we times is RM344.91. So the gross premium is A minus B, 1379.63 minus 344.91. So you will get RM1,034.72. Tepat kah? Boleh faham kah? Mungkin kita tanya seorang. Nazim, can you understand? Yes. Okay, Stephanie. Masih tidur. Mungkin dia buka dan dia pergi tidur. Dayang? Oh. Ya? Can you understand? Okay, Dayan. Stephanie. Alia, are you okay, Alia? Still sleepy? No, I'm okay. Okay, okay. So we continue. And then for the third party policy ini yang paling murah punya lah. Third party policy, basic premium RM135. Why? Kita tengok di sini ya. Nah, RM135. Ada nampak third party policy? RM135. So di sini dia tidak menunjukkan fire and thief kerana fire and thief itu dia bergantung kepada comprehensive 75%. So dia tidak ada di dalam jadual ini. Tetapi third party only is RM135. Okay, kalau dia third party dia tidak perlu kira lagi ya. Dia hanya basic saja. Maksudnya ada bayar insurans sebab di kenderaan di Malaysia dia mesti kena ada insurans. Jadi ini yang paling basic punya. Dia tidak ada apa-apa. You langgar orang, insurans tidak bayar awak, tidak bayar kepada orang yang kita langgar. Semua tak bayar. Dia hanya basic sekali. So itu tidak ada berapa macam tadilah RM1,000 pertama and then setiap ribu berikutnya RM26. Tidak ada kira macam itu. Untuk third party policy dia one off. Basic dia berapa? Bergantung kepada capacity engine. So for here is RM135, sangat murah. And then dia ada NCD lagi discount 25%. So 25% times RM135 is RM33.75. So finally the gross premium is RM101.25 minus A minus B. A minus B ya. Ini dia. Okay. So kalau beli yang third party itu memang murah lah. Sangat murah. Tetapi awak kena ingat dia tidak melindungi apa-apa. RM135 saya rasa kecuali orang kenderaan itu kalau berlaku accident orang itu mati, dia baru ada buat sedikit pampasan. Sebab ini sangat basic punya. Jadi normally we will buy the comprehensive lah. Sebab dia cover everything. Hilang ke, kebakaran ke, langgar orang ke, accident ke, dan sebagainya. Kalau kita patah kaki ke, rawatan, kos rawatan, semua itu dia akan cover. Tetapi kalau basic premium, tidak. RM135 tak mungkin cover begitu banyak perkara. Dia bagi yang paling basic saja. Iaitu kalau berlaku kemalangan, orang itu meninggal. Itulah. So that is means basic premium lah. Okay, so this example. Ready ya? Sudahkah? Okay. Alright. If involve Rooney ini lah bagus sebagai ini dia banyak bertanya. Mungkin inilah bagus Rooney, mana satu Rooney? Joseph Rooney. Rooney. Okay. If involve many car accident also can cover? Yes. If involve many car, for example, kereta saya tiba-tiba saya brake dan belakang saya langkah saya. Belakang punya belakang, langkah belakang. Dan sampai ke 3-4 kenderaan langkah di belakang. Jadi orang yang kena bayar ialah saya. Saya kena bayar kepada 3 kereta di belakang saya kerana saya yang mengibatkan mereka terlanggar. Jadi adakah dia boleh cover? Yes, cover semua. Kalau komprehensif, dia cover semua. Dia cover semua. Kan?
Apabila saya suddenly stop, kereta belakang tak sempat. Tapi normally normally kalau orang belakang langkah kita, memang orang belakang yang salah. Kalau di Malaysia memang macam itu. Tak kira lah orang depan itu suddenly brake ke, memang orang belakang yang langkah itu salah. Sebab kita tahulah, kita memang macam itulah. Ini Malaysia, lain sikit. Tak tahulah. Mereka kata orang belakang langkah depan memang salah. Walaupun orang depan yang tiba-tiba brake, kita salah juga. Dia kata kenapa kita tidak jarakkan jarak yang lebih jauh daripada kereta di depan. Yeah, if involve many car also cover. Yes, correct. Okay, so for this morning, untuk waktu ini, you dengar betul-betul. Untuk waktu ini, masa sudah nak 8.30. Okay, jadi awak perlu ambil gambar dan hantar kepada saya waktu ini iaitu 8.30 ataupun sebelum 8.30 ialah muka surat ini 46 sahaja. So awak buat langkah kira seperti saya buat, and then you ambil gambar muka surat 46, ambil gambar cantik-cantik dia lurus tegak semua, ambil gambar untuk muka surat ini dan awak hantar kepada saya. Hantar kepada saya sekarang juga. You have 10 more minutes, right? You do it now. You take the photo and then you send it now into our Telegram group. Into our Telegram group. And then nanti baru saya beritahu apa perlu awak buat seterusnya. So for the moment, you just take the photo, snap the page 46, and then you send it to me. And then remember, I already sent the chapter 4 to you. So maybe you already can start to print out, or you okay. Okay, thank you. Di sini satu. Alia paling cepat. Alia, Wilson, Evelyn, Joseph. Okay, where else? Rooney, yes. Clarissa. Elina. Okay. Nazim, Stephanie. Any more? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Only 9. Jen, where is yours? Jen? Still sending. Okay. All right. And then we have a few I have a few announcement here. Okay. So yang lain teruskan saya nak hantar. Okay, Syafika, Rosiana sedang. Saya nampak you punya sending sudah. Okay, so continue. Okay, so for today's exercise, you do example 11. Example 11 only. Example 11. Kalau you tengok di sini example 11, we have 3 cases here. Kita ada 3 case. 3 kenderaan di sini lah. Yang pertama ini dari Semenanjung, 40,000 issue. The second one also Peninsular Malaysia, 55,000. And the third one is Sabah Sarawak, 35,000. And then all the engine capacity are different. You need to refer to the table just now. And then NCT also different. Okay, so you need to calculate comprehensive policy, number 1. Number 2, you need to calculate third-party fire and theft policy. And then the number 3 is the third-party policy. So kita ada 3 policy yang perlu kira. Comprehensive, fire and theft, and third-party. Ketiga-tiga kena kira. Ketiga-tiga kena kira untuk satu-satu contoh itu.
So ini latihan untuk hari ini. Satu saja contoh, yaitu page 47. Page 47. Okay. Page 47. Okay, dengar. Page 47. Bila nak hantar page 47? Page 47 awak hantar pagi esok. Okay, untuk pagi esok, for tomorrow's morning, dengar. For tomorrow's morning, actually we have 3 period, right? Tetapi esok saya ada duty di sekolah, jadi saya tidak boleh buat Google Meet dengan awak. Masa itu saya rasa saya sedang duty untuk pelajar SPM. Jadi untuk pagi esok punya waktu, 3 waktu itu, dia macam ini ya. Okay, so the first period 9 to 9:30 ya. Seperti yang telah saya kata janjikan minggu lepas, we have a topical test for chapter 2. Topical test for chapter 2. So tomorrow morning I will send you the questions on bila itu. Wilson. Okay. So I repeat. Siapa sudah left? Tidak. Okay. Wait, sekejap saya akan buat itu. Okay. Okay, saya ulang So untuk bagi esok, okay, dia punya 3 waktu So waktu pertama awak akan diberi ujian topikal bab 2. Topical text for chapter 2, 1 period. Okay. And then the second and third period, waktu kedua dan waktu ketiga, 2 waktu lagi, saya akan berikan latihan kepada anda, latihan dalam buku teks untuk bab 2. Untuk bab 2 nanti bagi esok saya akan beritahu. Jadi apa yang perlu awak snap dan hantar untuk pagi esok Okay, yang pertama topical text. Topical text. Kalau boleh buat dalam satu muka surat lah. Okay, supaya awak ambil gambar satu muka surat, satu gambar. Ingat the first one, topical test awak kena hantar, snap and send. Yang kedua, awak kena snap and send untuk page 47. Kita punya nota tadi lah. Tadi awak sekarang ini sudah hantar 46 kan? Page 46. So tomorrow morning you hantar page 47 for example 11. Satu muka surat and satu gambar juga. So 2 sudah, yaitu topical test and muka surat 47. Dan yang ketiga awak kena hantar ialah latihan yang akan saya berikan pagi esok. Latihan yang saya beri bagi esok itu, buku teks saya hanya akan berikan latihan yang boleh awak selesai dalam masa 2 waktu. Sebab besok bagi 3 waktu kan, waktu pertama ujian, waktu kedua, ketiga 1 jam itu saya akan bagi latihan yang boleh anda selesai dalam masa 1 jam. Lepas 1 jam itu ambil gambar terus hantar. Kalau awak boleh selesai dalam 30 minit, you boleh rehat untuk 30 minit yang seterusnya. So itu agihan masa untuk pagi esok. For tomorrow morning, first topical text, second example 11 page 47, and the third one is the exercise from textbook. So 3 benda awak kena send. Ambil gambar, you need to snap and then you send to me into our group. So that is our activity for tomorrow morning. And then for the Friday, Jumaat ini Google Meet saya akan bersama dengan siapa? Bersama dengan 5 unggul. So masa itu saya akan buat rakaman video dan awak menonton rakaman video and then tengok apa yang perlu awak hantar lah. Tapi saya rasa tidak banyak akan saya bincang lah supaya awak sempat buat dan sempat hantar pada masa itu juga. Okay So I think that's all for this morning. You can prepare for your next subject. So thank you. Okay. So you can left group. Okay, welcome. Yes, sir.